So itulah dia punya pendapatan dia tu So mak perbandingan dia 840 dengan 8,200 beza dia itulah. Okey. Jadinya kita habis dah cukai pendapatan. Okay, kita masuk cukai jalan. Cukai jalan ni senang gila lah, senang So contohnya macam cukai jalan ni apa? Cukai jalan dikenakan berdasarkan kapasiti enjin kenderaan. Semakin besar dia punya enjin dia tu, maka semakin mahal lah cukai jalan dia. Alhamdulillah. So contoh macam dia bagi kat situ, dia suruh kira Alan ada 2 buah kereta, kegunaan sendiri di Melaka dengan kapasiti enjin 859 dengan 1997 cc. 1.9 dengan 800 lebih 900 cc lah. Satu kancil, satu lagi BMW apa benda tu. BMW entah jenis yang lama sikit lah kan. Okay, kemudian dia ada satu lagi motosikal nampak cantik. Dia ada Kawasaki Ninja 249cc. Kecil je cc dia. Dia ada satu kat Sarawak, kat Sibu. Hitung cukai jalan kedua-dua keretanya, satu motosikal ni dekat Sibu. So dia dah bagi dah dia punya jalan kerja tu. So kita tengok macam ni kira kereta cukai jalan motosikal senang je. 249 dalam tier 201 sampai 250. So cukai jalan dia road tax dia RM12 je. Murah kan? Murah. And untuk kancil tu yang 859cc masuk dalam tier 1000cc ke bawah. So RM20 je. RM20 je. Okey. Tapi untuk kereta BMW tu, sebab dia 1997, dia kena masuk tier yang paling ujung. So cukai dasar dia 280. Okey, 280, tapi 1997 kena tolak dengan 1008. Sebab dia paling maksimum tu 1008. And then baru daratkan setiap 50 sen ni. 50 sen setiap cc melebihi 1008. Jadi 197 tolak darat dengan ni dengan 50 sen dapat RM98.50, campur 2 dapat RM378.50 sen. So murah je. Okey. Tu. Okey, pengiraan cukai pintu lagi senang. Cukai pintu dikutip oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis tanah. So kalau lokasi tu memang sangat popular, so harga dia punya tempat tu akan lebih mahal sikit lah. Dan jenis tanah juga, rumah banglo lain sikit harga, rumah pangsa lain sikit. Cuma di Selangor semua rumah kos rendah dikecualikan cukai pintu. For your information lah. Sebab tu rumah-rumah pangsa, rumah flat mana bayar cukai pintu. Ada sebab dikecualikan. Kerajaan negeri dah kecualikan. So kalau kerajaan negeri lain tak kecualikan, janganlah marah. So itu memang polisi kerajaan negeri. Di Selangor begitu polisinya. Okey. So apa lagi okey, jangan nak kira cukai pintu. Okey, kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan dia berapa? Okey. Jadi nilai lah. So PBT dah tentukan nilai dia tu. Okey, merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang dimuasabah yang dijangka akan diperoleh dalam masa setahun. So kalau dianggap rumah ni rumah teres 2 tingkat, sebulan sewa mungkin dalam 1,200. So kira darab 12 lah macam tu. Jadi Mariana memiliki rumah di Subang. So dia menerima bil cukai pintu Majlis Kemarahan Subang. So dia bagi nilai tahunan 6,580, lebih kurang lah macam tu. So kalau nak tahu berapa sewa bulanan dia, anggaran sewa bulanan dia 6,580 bagi 12. So kadar cukai pintu dia 5%. So just darab sahaja. 5% darab dengan 658 329 ringgit 329 setahun. So ada yang cukai pintu bayar half. Kalau setengah tahun kena bayar setengah 164.5. Okey. Dan cukai tanah. Cukai tanah adalah cukai tanah yang ditetapkan kerajaan negeri berdasarkan lokasi dia. Of course lah, kat Ampang contohnya, mahal lah dia punya nilai dia tu. Sebab apa? Ampang orang very high demand. High demand Saiz dia semakin besar semakin mahal. Dan jenis tanah. Tanah apa? Tanah pertanian harga lain sikit. Tanah perusahaan lain sikit. Tanah bangunan pun lain sikit. So all dia ada dia punya rate dia masing-masing. Jumlah cukai dia perlu dibayar setiap tahun bergantung
kepada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah tanah yang dimiliki. So formula dia adalah kadar cukai tanah setiap tahun, unit keluasan dia darab dengan jumlah keluasan. Berapa kadar? Kadar dia siapa tentukan? Kerajaan negeri, pejabat tanah yang tentukan. So Encik ambil contoh, dia ada rumah dia 130 meter persegi. Kemudian kadar cukai dia adalah 43 sen setiap meter persegi. Senang je, darab je. Darab sahaja. So 0.43 darab dengan 130 tadi, dapatlah RM55.90 setahun setahun. Jadi kadang-kadang orang ni dia bukan terlupa, dia biasalah berebut tanah pembagian tanah tu tak settle. Dia bila tak settle, maknanya apa? Maknanya bertimbun-timbun cukai tu sampai beribu jadi, padahal murah je. Jadi nak tak nak waris lah, kena uruskan. Bila orang tu ada tanah nak buat, ada tanah yang lagi bagus tu, di tanah lagi pening nak uruskan. Bila mana berlakunya kematian, tidak ada wasiat, macam-macam, bergaduh, tak bersetuju, pembagian tanah begitu begini, akhirnya cukai ni melambung-lambung. Dan mungkin masing-masing tak nak bertanggungjawab, akhirnya tak dapat pun juga diselesaikan. Kena carilah titik penyelesaiannya. Terakhir sekali adalah pengiraan cukai SST. Senang je. Tahu main beli cetan je kan? Lain kali tengok sikit resit tu. Kadar cukai jualan dan untuk barangan berbeza. 5% ataupun 10% ataupun kadar-kadar lain yang ditetapkan untuk cukai barangan. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 sampai 10 pun ada juga. Tapi kalau perkhidmatan selalunya 6%. Dulu GST 6%. Tapi ini boleh sekarang sampai tinggi sikit lah, ada sampai 10 pun boleh. Sofia menyewa sebuah bilik hotel dengan harga 240 semalam. Menginap di hotel itu 2 malam dan diberi dengan mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. So hitung dia. So 240 darab dengan 2 malam darab dengan 6%, dapat RM28. So kalau beli Dalgona ni Lofa ni, boleh tolong kira lah dia punya cukai SST dia kan. Kadang-kadang orang kita bila dapat resit, kita kena tengok lah, jangan kita percaya bulat-bulat daripada kedai tu. Kadang-kadang cara kita kira salah. So kita kena kira berapa persen yang kita punya bayar. Kata 6% cukai jualan, so kita kira 6% tu 0.06 darab dengan berapa jumlah kita punya makanan kita. So itu sahaja. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan tengok nanti kepada chapter yang lain. Assalamualaikum.